Baik. Ini dia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan kita berkumpul lagi pada malam ini. InsyaAllah hari ini kita ambil bahagian terakhir untuk tajuk ciri-ciri ajaran sesat dan juga ketaksuban pengikutnya. Yang mana kita kali terakhir kita bincangkan yang lalu, kita ambil lagi 4 6 7 8 9 lagi 4 tajuk yang ketujuh itu kita ambil tentang ciri-ciri mereka adalah mereka berdalil dengan nas-nas untuk sokongan bukan sandaran. Maksudnya kalau ahli bid'ah ni, orang sesat, kumpulan sesat ni, dia akan cari dalil sokong perangai mereka. Mereka buat amal baru cari dalil. Terbalik dengan ahli sunnah yang kita beramal kerana dalil tersebut. Bukan kita buat amal suka hati kita baru cari dalil. Itu perangai biasalah. Kita bagi contoh itu. Kemudian menolak hadis ahad. Yang ini adalah sebenarnya akidah yang berlaku pada Khawarij, berlaku pada Mu'tazilah. Mereka rasa ada dicurigai sabit, maka mereka kata tak boleh datangkan ilmu meyakinkan, maka dia tolak. Sedangkan pada kita Ahlussunnah wal Jamaah, hadis-hadis ahad menjadi asas bagi akidah, bahkan menjadi asas bagi ibadat. Tidak menjadi masalah penerimaan. Sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menghantar para sahabat mengajarkan Islam secara berseorangan ke negeri-negeri yang jauh. Kalau tak boleh pakai seorang punya perceritaan, kena ramai baru boleh percaya, dan para sahabat Nabi ketika dihantar tu masalah lah. Sebab tu kita fahamkan balik dari situ. Dan bahkan sebenarnya hadis ahad ni, kalau kita terangkan itu, bukanlah realiti hadis ahad ni bahawa semua hadis yang kurang daripada 10 orang ceritakan, kita patut curigai. Sebab hadis tersebut mungkin ramai dengar, cuma ditanya daripada seorang sahabat saja, atau 2 orang sahabat, atau 3 orang sahabat. Dia bukannya diceritakan oleh ramai, tapi benda tersebut didengari oleh ramai. Cuma ketika persoalan dan juga pertanyaan, hanya sahabat tertentu saja bercerita. Itu problem lah kan, pasal macam hadis innamal a'malu binniyat. Mana kita kata hadis sebut Umar seorang je cerita. Kan? Umar seorang cerita, tapi bukan maksud dia hadis tu hanya Umar saja yang tahu, tak. Tapi pasal dia bercerita sebab orang bersembang dia, pasal dia Amirul Mukminin. Okey, so kita kata itu yang ke-8. Yang ke-9 itu kita ambil adalah mereka mengkritik para sahabat. Kritik para sahabat dan juga meninggalkan manhaj salafus soleh. Ini kita kata dengan jelas para sahabat Nabi ada tempat untuk kita rujuk dalam masalah pemahaman agama. Dan jika orang tu tinggalkan sahabat, maka dengan jelas itu adalah ciri-ciri utama mereka ni sesat. Misalnya sesat. Okey. Kemudian kita ambil yang terakhir itu yang ke-10, berkenaan dengan mengikuti segala syubhat. Orang-orang yang sesat ni biasa dia cari benda-benda yang sama-sama daripada Al-Quran untuk dijadikan sebagai tajuk perbincangan. Cari benda pelik-pelik. Dan kita kata ada orang ikut syubhat ni ada beberapa sifat. Antara sifat pertama dia, kita kata dia akan pertama mereka lagakan nas dengan nas. Jumpa nas sini dengan sini. Kenapa sini macam ni, dekat macam ni. Dia bukan menyamakan, dia lagakan untuk bagi sama-sama, dan akhirnya buang amalan. Kemudian hawa nafsu, nak tinggalkan ibadat, dia sebenarnya cari. Mereka kedepankan keinginan hawa nafsu mereka. Bukannya kerana mereka nak takwa pada Tuhan. Tak nak beramal. Dan dia kata kalau kita beramal tapi tak ikhlas, apa guna? So tinggalkanlah amal. Sebab tu banyak kumpulan tarekat dan sebagainya tinggalkan amal. Alasan dia jaga hati. Yang keempat, mereka ekori perkara pelik dalam masalah rumit.
Benda-benda yang apa, benda contoh macam tajuk ikhlas diperdalamkan. Dia contoh nak rumit-rumitkan keadaan. Benda tu mudah aja. Kes niat diperrumit-rumitkan. Last sekali semua orang rasa amalan tak cukup. Amalan tak boleh pakai. Dia orang je boleh. Kelima, mereka mendebat dengan yang batil. Contoh macam dia kata, kalau benda ni betul, kenapa Ustaz saya tak tahu? Kalau benda sekian, kenapa orang ni buat? Kenapa Imam Masjid Negara buat? Kenapa Mufti buat? Ini semua ni batil. Semua ni adalah batil. Okay? Itu dia kata debat tanpa hujah ataupun berdebatkan kabut bagi membantu kebatilan. Selama mana muncul kebenaran dan terang. Okay. Macam termasuklah macam kes yang diorang lagakan nas ni lebih kurang samalah. Okay. Okay, itu yang kita ambil. Baik, hari ni kita masuk sifat yang ke-11. Ciri ke-11 bagi orang sesat ni adalah ke-10, mereka jahil bahasa Arab. Mereka jahil bahasa Arab. Memang kita telah jelaskan kepentingan belajar bahasa Arab. Tadi pun dalam kelas taksil ilmi Baitul Salam, Baitul Rahmah, saya ajar fiqh manhaji, fiqh manhaji ala mazhab Imam Syafi'i. Perbincangan tajuk ini timbul bila bahas tentang tajuk masalah khutbah, rukun khutbah. Kan rukun khutbah ada sebut tentang puji Allah, selawat atas Nabi, ajak bertakwa. Yang mana dalam fiqh Syafi'i dia orang kata benda ni mesti cakap bahasa Arab. Mesti cakap bahasa Arab. Okay, alasan dia kalau kita perhatikan, memang para sahabat Nabi SAW dahulu bila pergi berdakwah, menyebarkan Islam sampai negara-negara yang tak bercakap bahasa Arab, dia berakhir dengan penduduk tempatan tu jadi cakap bahasa Arab. Contoh macam bila pergi ke Armenia, Azerbaijan, dia kan jajahan Rusia, kan jajahan utara dan selatan Rusia, kawasan tersebut tak cakap bahasa Arab asalnya. Tapi bila para sahabat pergi, ulama-ulama yang muncul dari situ macam Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, kan, Nasa'i dan lain-lain kan, ulama-ulama tadi, Abu Dawud As-Sajastani, diorang menjadi cakap bahasa Arab. Macam Asfahan, di jajahan Iran sekarang, ataupun Shiraz, jajahan Iran sekarang. Asal lu tempat orang Islam sampai sana, ulama-ulama Islam cakap bahasa Arab. Iran ataupun Syiah yang buang penggunaan bahasa Arab. Bahasa Arab itulah bahasa asal yang digunakan. Dia bayangkan para sahabat pergi, jumpa orang bukan Arab, tapi orang bukan Arab tu cakap Arab. Maksudnya diorang kekalkan untuk orang tempatan dari itu belajar bahasa Arab. Mereka tak kekalkan di atas bahasa asal. Macam di Afrika, macam Sudan, negara yang dikatakan sebagai musta'rabah, yang bertukar cakap bahasa Arab. So memang memahami bahasa Arab ni penting. Bahkan memang kalau ikutkan, bila kita faham pengertian firman Allah Ta'ala kepada kita, wajib kita belajar sampai kita tahu. Kalau kita boleh belajar bahasa Arab, kita cari orang yang tahu untuk beritahu pada kita apa pengertian ataupun maklumat yang Allah Ta'ala beritahu pada kita. Apa diajar oleh Rasul, wajib kita belajar. Sebab kita hamba Allah Ta'ala, bila Allah turunkan revelation wahyu, wajib kita belajar apa yang bahasa datang dengan wahyu tersebut. Tapi banyak orang ambil tindakan. Dia macam ni, wajib belajar bila tak ada siapa yang boleh beritahu pada kita. Tapi kalau ada, boleh dia sampai pada kita dengan bahasa kita dan tanggungjawab terlaksana, maka hilang kewajipan. Cukup ada orang tertentu belajar bahasa Arab, pandai bahasa Arab masyarakat cukup. Tapi kalau tak ada seorang pun tahu, semua berdosa. Tak ada siapa pun tahu bahasa Arab, semua berdosa. Satu Malaysia akan berdosa kerana tak ada siapa tahu bahasa Arab untuk terangkan apa firman Allah, apa sabda Nabi. Memang kita kata, dan memang berlaku. Okey, jadi dengan sebab itu kita lihat perkembangan bahasa Arab ni dijadikan tajuk untuk panggil penyebaran agama. Sebab para sahabat tak tukar untuk orang tempatan atau tak biarkan orang tempatan tadi kekal bahasa mereka. Pentadbiran pengurusan dibuat dalam bahasa Arab. Sampai ke orang tempatan belajar bahasa Arab untuk berjumpa dengan pemerintah dan sebagainya. Macam zaman Inggeris lah. Kita ada dua sudut tau. Macam kalau kita tengok di Malaysia, di tanah Melayu kita, Inggeris masuk ke tanah Melayu, diorang educate orang Melayu untuk jadi macam Inggeris, belajar bahasa Inggeris. So Melayu kita di Malaysia ni belajar bahasa Inggeris dan cakap bahasa Inggeris untuk bermuamalah dengan pentadbir Inggeris. Tapi dalam masa yang sama, tengok belah Belanda, di jiran kita Indonesia. Saya pernah sekali waktu pergi ke Padang dulu, dengan keluarga mak tua sebagainya, jadi almarhumah. So jadi bila pergi ke sana, driver yang bawa kami tu, dia memang ada tunjukkan sikit kebencian lah. Orang Indonesia benci dengan Belanda. So, bagi diorang Belanda ni masuk dalam Indonesia dan perbodohkan rakyat Indonesia biar tak pandai. Dia tak macam Inggeris. Inggeris educate kita jadi Mak Saleh, jadi Inggeris. Belanda dia tak bagi. Jadi sebab tu rakyat Indonesia yang pandai cakap Belanda tak ramai.
Bahkan Belanda tak jadi bahasa untuk orang Indonesia bertutur pun. English jadi di negara kita, English jadi bahasa kedua. Belanda tak jadi. Sebab diorang tak didik rakyat tempatan belajar bahasa diorang. Kekalkan dengan bahasa masing-masing supaya mudah nak dijajah terus. English pula ajar kita cakap bahasa diorang. Itu beza sikit lah. Jadi macam para sahabat Nabi SAW dalam sudut masalah bahasa Arab memang diorang ni. Sebab tu kenapa jajahan tempat bukan Arab, para sahabat masuk cakap bahasa Arab. Itu asas dia. Memang kita kata dan memang kita kata orang-orang yang sesat ni keseluruhan mereka saya perhatikan jahil bahasa Arab. Kan? Macam Imam Syatibi kata kan, dia kata di antara mereka ni yang memekakkan telinga terhadap kata-kata dalam Al-Quran dan Sunnah dalam berbahasa Arab. Sebab paling daripada ilmu bahasa Arab yang difahami dengannya dari Allah dan Rasul. Mana apa Allah dan Rasul sampaikan, kita boleh tahu dengan bahasa Arab. Lalu mereka memberi fatwa kepada terhadap syariah mengikut apa yang mereka faham dan percayai. Lalu mereka menyalahi orang-orang yang kukuh dengan pengetahuan. Mereka hanya masuk ke dalam perkara ini daripada arah membaikkan sangkaan terhadap diri mereka sendiri. Dia overconfident, pandai. Jadi tengok macam geng-geng tarekat kan, si kelakar. Dia sebab apa? Nafsu lain. Nafas lain. Nufus lain. Anfus lain. So jadi pecah-pecahkan lah, dia pecahkan. Nafas, nafus, unfus, anfus, unfus. Dia tukar-tukar terbalik. So kan anfus dengan nufus. Satu, dia kedua-duanya adalah plural bagi nafsun, jiwa. Nafsun, jiwa. Nafas, pernafasan lah, betul lah. Nufus, anfus pun dia pecah. Buat apa? Dia bawa, dia suka hati orang lah. Terbalik ini, tak tambah sekian, asalkan seronok. Bunyi best. Jahil bahasa Arab pun jahil. Kan macam Kahal Al-Kazam, bukan pandai bahasa Arab pun. Siapa lagi macam apa lain macam inti hadis Kasim Ahmad, tak pandai bahasa Arab, tak alim bahasa Arab pun. Ayah Pin lagi lah tak tahu. Hasan Rimau ke, geng-geng makrifat Tok Kenali ke, semuanya kumpulan ni jahil bahasa Arab, tak pernah tahu bahasa Arab. Belajar bahasa Arab pun mungkin basic je, huwa huma hum, lepas tu dia pun start membahaskan ayat Al-Quran, mentadabbur dan juga memperincikan pengertian Al-Quran Karim. Walaupun dia punya level bahasa Arab tu, level sifar. Ini masalah dia. Jadi memang kita faham bahawa kalau dia kata orang ni jahil bahasa Arab teruk sangat. Teruk sangat bahasa Arab dia tak tahu bahasa Arab. Bahkan di kalangan mereka ni, Mu'tazilah contohnya kan, yang diorang suka. Dia kata macam dalam surah Al-Imran ayat 117, rihin fiha sirrun. Angin dalamnya ada udara yang amat sejuk. Dia kata rihun fiha sirrun. Sirrun tu cengkerik, dia kata. Sirrun dalam bahasa sot ro, maksud dia adalah sejuk. Tapi dia kata cengkerik. Lepas tu dia kata macam dalam ayat surah Toha, bila Allah kata wa asa adamu rabbahu faghawa, dan telah menderhakai Adam akan Tuhannya, lalu dia pun tersalah jalan. Diorang kata rawa tu apa? Mual menyusu. Tak ada kaitan pun. Adam menderhaka Tuhan dia, makan sampai muntah. Makan banyak sampai muntah. Ini mengarut. Tak ada kaitan pun. Jadi banyak kita kata memang inilah. Kalau kita lihat contoh, kita nak faham. Macam orang-orang yang mengingkari melihat Allah Ta'ala dalam syurga. Ni golongan Mu'tazilah contohnya. Sesat termasuk kumpulan-kumpulan lain yang kata Allah Ta'ala tak bertempat dan sebagainya. Semua kumpulan ni sama je. Okey. Lepas tu dalam ayat surah Al-A'raf 143, diorang gunakan ayat tersebut untuk katakan bahawa Allah Ta'ala tak akan dilihat. Sebab Allah Ta'ala, dalam ayat tersebut Allah gunakan kalimah lan yang maksud dia nafi untuk masa akan datang. Masa kau tak akan lihat aku dunia ini dan akhirat, dia kata. Orang Arab tak pernah faham macam tu. Dalam kisah Al-A'raf 143 Allah Ta'ala nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan bila datang Musa kepada tempoh masa perjanjian kami, tempat dan masa perjanjian kami, dan berkata-kata kepadanya Tuhannya. Berkata Musa kepada Allah Ta'ala, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhanku, perlihatkan aku nak pandang kepada engkau. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani.
Dia kata apa? Allah Ta'ala kata, lan tarani, tak sekali kau akan lihat aku. Walakin inzur ilal jabali. Bagi pandanglah kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau dia kekal dekat tempat dia, maka kau akan nampak aku. So, dia kata lan tu, Mu'tazilah dan kumpulan sesat yang kata Allah Ta'ala ada tempat bertempat. Sebab Mu'tazilah tu difahaman. Siapa kata Allah Ta'ala ada tempat bertempat, itu ajaran Mu'tazilah. Yang meresap daripada Mu'tazilah pergi kepada Asy'ariyah. Banyak orang tak mengaku. Banyak orang tak mengaku. Tapi kita tahu bahawa Abu Hasan Al-Asy'ari, dia punya bapa tiri dia, yang dia membesar dengan didikan bapa tiri dia adalah seorang Mu'tazilah. Dia keluar Mu'tazilah buat satu fahaman baru. Dia bukannya memang dia bukan membesar dengan keadaan fahaman salafus salih. Tapi dia lari daripada Mu'tazilah, dia buat satu fahaman baru. Tapi ada tertinggal beberapa perkara macam tu. Okey, jadi lan sebenarnya sering kita dengar istilah kalau kita belajar pondok ke belajar dekat apa kelas-kelas agama, dia kata lan ni nafi abad, tidak selama-lamanya. Maksudnya tak lihat dunia, tak lihat akhirat. Tapi benda ni bertentang kaedah bahasa Arab. Orang Arab tak kata lan ni untuk selama-lamanya. Kan? Pasal contoh macam apa firman Allah Taala surah Yusuf ayat 80. Masa dia kata apa? Falan abrahal arda hatta ya'dani abi. Maka tidak sekali-kali aku meninggalkan Mesir sehingga bapaku izinkan aku. Kan? Dia bukan maksud dia tidak akan bercakap langsung, tak akan tinggalkan langsung. Macam juga dalam surah Maryam ayat 26. Dia kata ini adatul rahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Aku telah bernazar pada Tuhan penyayang satu puasa. Aku takkan berkata-kata pada hari ini seorang manusia pun. Tapi dia guna kalimah lan tu untuk selama-lamanya. Ini salah. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita perhatikan dalam suratul Baqarah ayat yang ke-95. 95 kan bila Allah nyatakan berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Yang mereka ni berangan-angan pada Allah Ta'ala dengan satu angan-angan. Itu maksud dia, diorang kata di sisi mereka, di sisi Allah Ta'ala, ada negeri khas akhirat untuk mereka. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-95. Allah Ta'ala kata apa? Qul in kanas lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Katakan ya Muhammad, jika ada untuk kalian di sisi Allah Ta'ala, negeri khas untuk kalian, tidak untuk orang manusia yang lain. Fatamannaul mauta, impikanlah kematian. Kan? Fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Kalau kamu semua benar. Sebab kalau kita contoh macam mati tu, ni kita duduk kat dunia kesengsaraan. Mati je masuk ke negeri yang lebih hebat, lebih baik. Maka tak usah takut matilah. Impikanlah kematian. Haraplah mati. Allah kata wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka takkan sekali-kali akan mengimpi kematian dengan sebab apa dikerja oleh tangan mereka. Wallahu alim bil zalimin. Allah Ta'ala alim, amat tahu tentang orang yang zalim. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Takkan mereka sekali-kali impi kematian dengan sebab apa tangan mereka kerjakan. Lan. Tapi kalau kita lihat dalam surah Zukhruf ayat 77 Allah cerita tentang penghuni neraka. Diorang minta pada malaikat-malik untuk minta Allah Ta'ala matikan mereka. Dalam surah Al-Zukhruf ayat 77, Allah Ta'ala nyatakan, وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ. Dan mereka menyeru ketua malaikat neraka, itu Malik, wahai Malik, hendaklah Tuhan kamu matikan kami. Dan mereka tak tahan derita sakit. Maksudnya mereka harapkan mati. Sedangkan dalam ayat surah Al-Baqarah kata, lan. Tapi mereka impi kematian akhirat nanti. Macam dalam surah surah Al-Haqqah. Kan, bila orang berlaku kiamat kan, orang masuk neraka, dia kata apa? Ya laitaha qadiyah. Adakah baiknya kematian dekat dunia dahulu dia penutup segala kematian. Tak ada dah hidup. Tapi bila jaga balik mereka rasa terkejut. Dekat situ sebab tajuk dia okey. Kalau dia kata lan ni nafi dunia, kita setuju. Nafi lihat dunia tapi tak nafi akhirat. Nafi dunia tapi tak nafi akhirat. Maka jelas dekat situ kita kata perbuatan mereka cakap tentang bahasa Arab tadi. Diorang jahil bahasa Arab sebab orang Arab tak pernah faham macam tu. Penafian tu untuk dunia je, bukan untuk akhirat. Nafi lihat Allah di dunia, tak nafi untuk lihat di akhirat. Macam juga orang kafir tadi, orang-orang munafik di kalangan ahli kitab tadi tak impikan kematian sama sekali di dunia. Tapi dia impi kematian di hari akhirat. So kita faham macam itulah.
Macam orang kata kulu lah, bila kita jumpa penyanyi sesat ni kan. Dia kata kulu bid'atin dalalah. Kulu bukan maksud semua. Saya kata saya setuju, kulu bukan semua. Maksudnya ada dikecualikan. Saya kata awak kecualikan apa? Kalau saya kecualikan apa daripada urusan agama. Bukan urusan agama, maksudnya urusan macam mechanical, masalah masakan. Okey, selagi mana tajuk tadi tak ada kaitan agama, maka buatlah. Agama tak kacau. Macam orang tak nak makan dengan tangan kanan kan. Dia nak makan macam ni ke? Dia nak makan macam ni ke? Nak makan macam ni ke? Makanlah. Asal dia kacau orang. Yang kacau orang. Sebab tajuk dia Islam tak kacau bab tu. Sebab tu bila kita kata bab ini ada bid'ah ke makan 3 jari ke 4 jari. Tak ada hal. Makan pakai chopstick. Tak ada hal. Tidak ada masalah makan. Bahkan makan 3 jari tu pakai chopstick tu paling sunnah. Pakai 3 jari bergerak. Makan pakai chopstick. Kan dia pengepit tu kan. Pakai 3 jari je lah. Dia pakai 3 jari. So kalau kita faham macam tu, okay. Balik pada asal, benda bukan agama, terkecuali lah bila Nabi kata, kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah adalah sesat. Bab agama. Bab bukan agama, buatlah. Nak tanam pokok mangga ke, pokok rambutan ke depan rumah. Mana ada yang sunnah tak sunnah? Ini basic. Tapi kerana mereka jahil bahasa Arab, mereka kata kullu tu maksud dia, boleh pakai semua. Mana bukan semua-semua. Kita kecualikan, tapi kecualikanlah benda betul. Awak kecualikan apa? Kita kecualikan benda. Sebab kita ada dalil bahawa yang bukan urusan agama, Nabi serah pada kita. Urusan agama serah pada Nabi. Kan Nabi kata, apa? Man amila amalan. Masa buat satu amal. Laisa alaihi amruna. Tiada padanya perintah kami. Fahuwa rad. Maka ia tertolak. Dengan jelas. Tolak apa yang bukan agama. Apa yang daripada agama tertolak. Kan? Man ahdatha fi amna hadha ma laysa min furad. Memang ada pada urusan kami ini apa bukan daripada ia tertolak. So itu yang kita faham kullu dalam bid'atin dalalah kita apply kat sini. Tapi kebanyakan mereka ni jahil. Jahil bahasa Arab. Sangat jahil. Kalau serban tingkat banyak mana pun sangat jahil. Sebab tujuan dia untuk menambah pada agama, maka dia orang langgar perkara tersebut. Contoh kedua macam tujuan macam kaedah mereka mereka ni mentakwilkan atau mengubah pengetahuan istiwa kepada istila. Dalam surah Taha ayat ke-5 kan. Ar-Rahman al-Arsy istawa, Tuhan yang penyayang di atas arsy bersemayam. Kan orang kata ayat ni tak kena. Kan. Jadi macam apa Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, dia istiwa pada ini adalah istila. Dia kata masyhur kata penyair. Penyair disebut tu apa? Dalam hadis dan syair tu laqad Bishr al-Iraq telah beristiwa, menguasai dia kata. Bishr bin Hakam ke atas Iraq dia kata dengan tanpa biduni saifin wala damin murad, dengan tanpa darah dan dengan tanpa darah pedang atau darah tertumpah. Tapi syair ni sebenarnya adalah syair seorang lelaki yang bukan daripada jahiliyah, bukan juga pada awal Islam. Ini problem dia. Sebab lelaki syair tersebut datang daripada seorang lelaki yang hidup pada zaman Bani Umayyah dahulu, dan mereka lelaki ni Kristian, bukan Islam pun. So dia syair, dia tak patut jadi hujah untuk faham pengertian kalimah istawa je istaula. Sebab dia bukan orang Arab zaman Nabi atau zaman sebelum Nabi ataupun zaman Nabi. Sebab bila zaman Bani Umayyah kan, zaman Ali pun dah ada start rosak bahasa Arab. Ali bin Abi Talib perintahkan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk letakkan kaedah bahasa Arab sebab atau titik pada Quran tu. Sebab apa? Sebab dia tengok orang mula salah baca Quran. So waktu ketika tu dah rosak dah. Zaman Bani Umayyah lagi teruk lah. Kan? Jadi bila diorang berkekalan nak pakai juga. Diorang masalah sebab syair tu bukan syair awal. Ada kat sini jahil bahasa Arab ni diorang ni. Bahkan sebenarnya macam bila kau kata istaula kan. Memang kita kata, bila orang tu kata Allah Ta'ala bersemayam di atas arash, dia kata benda salah, dia ada problem sebab dia melanggar benda mutawatir. Sebab kedudukan Allah Ta'ala bersemayam di atas arash ni adalah mutawatir daripada Quran, Sunnah dan Ijma'. Bahkan kalau kita lihat dari dalil, Nabi Isra' Mi'raj naik ke atas. Okay. Kemudian amalan kita disalin, malaikat bawa naik ke atas. Kemudian doa kita bawa ke atas. Kemudian kita punya panggil apa? Roh manusia mati. Baca dah hadis. Dibawa naik ke atas. Dibawa naik ke atas sampai ke langit yang ke atas sekali.
Bahkan Firaun minta pada Haman untuk banner di bangunan tinggi nak intai Tuhan Musa. Maksud dia Musa cakap apa? Musa kata Allah di mana-mana. Tak. Ada Musa kata Allah ada tempat. Mana ada Musa cakap itu? Musa tak bercakap macam tu pun. Sebab tu yang Musa cakap tu menyebabkan tindakan dia banner bangunan tinggi untuk intai Tuhan Musa. Maksud Musa kata Tuhan ke atas lah. Bukannya Musa kata Tuhan di mana-mana. Ini mutawatir. Dengan jelas difahami daripada Al-Quran. Yang diorang ni menafikan sifat tersebut. Sebab apa? Sebab tak logik dengan akal. Ini masalah tak logik dengan akal. Bukan kerana mereka faham bahasa Arab. Tapi pasal akal menjadi ukuran. Ikut bahasa Arab sangat jelas dan terang. Bahkan kalimah tersebut tidak ada sebarang pertukaran. Tak patut ditukar kepada istawa je istaula. Ini semuanya adalah di antara kesesatan ataupun kesalahan kumpulan-kumpulan ini. Baik. Itu yang ke-11. Yang ke-12. Di antara tanda-tanda kumpulan sesat ni adalah mentaklid imam atau ketua atau syekh, tak kira lah, orang tertentu. Dia kita nak sebutkan dulu kan, kita nak berkali-kali kita kata seorang yang kita panggil sesat ni di zaman para nabi dulu. Nabi SAW. Okey. Dijelaskan bahawa mereka ni ikut atuk nenek walaupun atuk nenek salah. Kan macam Al-Quran dalam surah Zukhruf ayat 23. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sungguh kami dapati atuk nenek kami, bapa-bapa kami di atas satu ikutan, satu jalan agama, dan kami di atas jalan mereka, jejak mereka akan ikut. Diorang cakap itu. Macam dalam surah Al-Ma'idah macam tu juga. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul. Bila dikata mereka, marilah kepada apa diturunkan Allah Ta'ala juga kepada Rasul. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'una. Mereka kata kami cukup dengan apa kami dapati padanya atuk nenek kami. Allah kata awalau kana aba'hum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Adakah mereka akan ikuti atuk nenek mereka sekalipun bapa-bapa mereka, atuk nenek mereka ni tidak tahu apa-apa dan tak dapat hidayah. Okay, ini konsep asal lah. Taklid ni adalah benda-benda asas kan. Tapi kalau kita kata taklid ni memang tercela. Taklid ni tercela. Bahkan dalam konteks masalah pemikiran jahiliah, kita kata ada 3 taklid. Taklid atuk nenek, taklid kepada pembesar, syekh, orang alim atau ahli ibadat, taklid kepada pembesar atau pemimpin. Yang kita nak tumpu yang nombor 2. Itu bukan taklid pada imam dan syekh. Okey. Pasal sebenarnya pada konsep dia, okey, kenapa ada masalah taklid ni bahaya? Sebab orang dibesarkan, diagungkan dalam kepala dia. Dia anggap guru dia, syekh dia ni lebih layak dapat wahyu berbanding dengan Nabi. Sebab tu kalau nak faham macam tu, macam konsep dia. Contoh dalam ayat surah Zukhruf ayat 31. Ni orang musyrikin dahulu. Diorang kata apa? Waqalu. Yang mereka berkata, laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka berkata, kalaulah diturunkan Quran ini pada seorang lelaki daripada 2 kampung. Hebat. Dia 2 kampung tu, satu kampung Mekah, satu kampung lagi Taif. Di Mekah, orang yang mereka harap dapat wahyu adalah Al-Walid bin Mughirah. Di Taif pula, orang yang mereka harap dapat wahyu itu adalah Uqbah bin Mas'ud. So, diorang ketika tu, kebenaran bukan berdasar kepada kebenaran. Kebenaran tu berdasar pada orang bawa kebenaran. So, diorang memang tak nak Quran kalau boleh. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam ayat 30, bila datang pada mereka kebenaran, mereka kata apa? Qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. Mereka kata ini sihir, kami dengannya kufur. Tapi ayat 31 dia kata kalau Quran itu turun pada seorang lelaki daripada 2 kampung, hebat. So jadi taklid pada imam dan syekh ni, ini yang kita kena detailkan. Dia kalau kita lihat kan, dia kata apa? Bila diajak orang-orang ni orang-orang ni kepada Nabi, kepada Rasul, diorang kan ada fahaman macam orang musyrikin zaman dulu, orang yang sesat dia akan agungkan syekh dia. Dia bahkan melampau dalam perkara ni, dahsyat, mengeluarkan jalan lurus. Kerana ni Ibn Taymiyah dahulu kata siapa mewajibkan untuk mentaati seorang selain Rasulullah SAW dalam setiap apa diperintahkan serta mewajibkan pembenarannya pada setiap apa dikhabarkan, juga menyabitkan kemaksuman atau meliharanya di dalam setiap apa diperintahkan daripada agama, maka dia telah menjadikan sekufu dengan Rasulullah SAW.
setaraf dengan baginda dalam ciri perutusan yang hanya baginda untuk itu. Tak kira sama ada orang jadikan setara Nabi itu sebahagian sahabat, atau kaum kerabat Nabi, ataupun imam syekh, ataupun pemimpin, atau dari kalangan raja-raja dan selain mereka. Tak kira siapa. So kita balik pada asal kan, bila kita kata kita ni ada dua syahadah. Syahadah kita nombor dua tu, orang lupa sebenarnya. Macam kita bila syahadah pertama kita, la ilaha illallah, kita mengesakan Allah Ta'ala dalam masalah ibadat. Tunggalkan dia dalam ibadat. Tetapi kalau sekiranya tajuk yang kedua itu Muhammad Rasulullah tu, kita kena tunggalkan Nabi pada ikutan. Means that tak ada siapa mengatasi Rasulullah dalam masalah agama. Tapi kumpulan sesat, kita akan dapati ada manusia diletakkan. Macam contoh kumpulan Kahar Al-Kazab, Kahar penipu ni. Diorang tak bagi kita baca hadis. Bacaan hadis diorang tak nak dengar. Tak nak dengar. Kita tak nak dengar daripada Muhammad. Tapi dia suruh kita dengar daripada Kahar Al-Kazab. Bila Kahar cakap macam ni, Kahar kata macam ni, kena dengar. Kenapa? Saya sampai sekali ada waktu saya perjumpaan dengan kumpulan sesat ni kan. Kita tengah bahas, tiba-tiba seorang datang dari luar. Bawa handphone. Konon Kahar Al-Kazab hantar mesej. So, budak ni pun baca. Dengarlah semua daripada Rasul berkata gini, dia baca. Kali pertama dia cakap, kita dengar. Apa benda nak cakap? Dia nak hujah ke? Tak pun. Sebagian besar dia bawa daripada Al-Quran, terjemahan dia baca. Tapi tak ada kaitan dengan tajuk kita. Dia nak cakap dia Rasul apa hal. Quran turun pada Muhammad ke turun pada dia. Tapi tak apalah, first trip saya diam kan. Second trip pun dia datang lagi. Tapi kali kedua ni, pasal dia dapat tahu kot nada suara saya tinggi. Saya jerkah dia orang. So dia keluar bahasa jiwa bangsa. Dia keluar ayat. Bahasa jiwa bangsa beradab adalah baik dan sebagainya kan. Kita macam, dah tukar tone dah kan. Dah tukar tone kepada suruh cakap lembut. Dia tak nak kita tegas kan. Jadi kali ketiga dia nak baca, saya kata stop. Kalau Kahar nak cakap, datang sini. Kami tak nak dengar. Kami nak cakap dia. Dia bukan Rasul. Kenapa kami nak dengar? Kalau dia tak puas hati, datang sini. Berdebat dengan kami. Adapun kalau dia cakap hujah-hujah atas SMS, suruh kami jawab, kami dengar, itu tak payah. Atau dia diam dia orang. Saya kata itu jangan baca. Tak payah baca. Pasal diorang sekarang di kumpulan ni, dia bagi pengikut Kahar Al-Kazab ni, Kahar tu paling besar. Mengatasi Rasul pun jelas. Bagi dia Kahar Al-Kazab ni memang cakap dia lebih Rasul lah, cakap Rasul setara dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ni sebenarnya kalau kita ikutkan, banyak kumpulan lain macam tu. Macam ketika Arkam nampak Abu Yah cakap lagi tinggi banding Nabi. Mana kumpulan-kumpulan yang ada kan, yang sesat. Jadi kata contoh macam, kalau kita kata contoh macam lain, macam golongan Rafidah Imamiyah kan, Syiah Rafidah, Syiah Imam 12 yang Iran sekarang yang mendakwa untuk imam mereka kemaksuman yang mutlak. Walaupun sebenarnya mereka cerita tentang imam-imam tadi. Walaupun tak ada imam yang cakap macam tu. So, diorang kadang-kadang diorang angkat. Diorang nak buang hadis Nabi. Diorang bawa masuk kisah daripada konon imam cakap. Tapi mereka lah cerita. Puluhan ribu kata Ja'far As-Sadiq kata sebagainya. Sedangkan kan, Ali Zainal Abidin. Kan? Ali Zainal Abidin itu anak-anak kepada Husain. Anak Husain, lepas tu anak dia kan, Ja'far bin Abi Talib kan, Ja'far As-Sadiq, yang dia Ja'far As-Sadiq kan, Muhammad Al-Bakir, Musa Al-Kazim. Ini nama-nama gelaran lepas daripada kan Ali, Hasan, Husain. Husain ada anak Ali Zainal Abidin, bawah tu ada anak. Dia orang ambil nama Ja'far. Lepas tu dia ambil nama anak sekian, dia nama Muhammad, Musa. Dia letak nama-nama tu. Imam-imam yang diorang sebut nama ni duduk dekat Madinah. Mati di Madinah. Tapi diorang duk sibuk berkata Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq atau Ja'far bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib tidak tinggal bersama kumpulan sesat ni. Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad kan, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Sadiq. Dia orang ikut gelaran tu kan. Diorang imam-imam tu mati kat Madinah, kubur kat Madinah sampai sekarang. Anak-anak cucu Husain mati tinggal di Madinah, tidak tinggal di Kufah pun.
Yang cerita kelakar, dia orang duk kata lah, berkata. Diorang angkat kata-kata imam mereka tadi ke atas Nabi. Dan mereka dakwa imam mereka ni kemaksuman mutlak seperti kemaksuman Nabi SAW. Kerana mereka tidak bersandar kepada Quran, tidak kepada hadis, tidak kepada ijma'. Kerana adanya yang maksum di tengah mereka. Mereka tidak juga kepada kias. Kan? Sekalipun ia jelas dan nyata. Mereka jadi dengan itu tidak mandang kepada dalil atau ta'lil. Tak tengok pun. Dalil ke sebab apa tak ada. Ini kumpulan Rafidah. Syiah. Selain itu, kalau kita lihat kumpulan kedua yang kita nampak perangai macam ni, kumpulan Sufi Batiniyah. Yang mengagungkan wali dan kutub. Contohnya ada berapa kutub lah, ada abdal dan sebagainya kan. Ini kumpulan-kumpulan ni pun, mereka juga apa? Mereka menerima setiap apa dikatakan oleh wali-wali tadi. Bahkan setiap mereka menyangka bahawa para wali lebih afdal banding para rasul. Berkata di antara mereka ni dalam dikatakan oleh mereka ni bersyair. Dia kedudukan Nabi di sempadan atas sedikit dari Rasul, kurang sikit dari wali. Kedudukan Nabi ni sempadan. Atas sikit dari Rasul, kurang daripada wali. Kurang daripada wali. Wali bawah, wali atas sekali lah. Wali, Nabi, Rasul. Bagi mereka macam tu. Atas dari Rasul. Nabi ni atas Rasul. Tapi kurang daripada wali. Bahkan mendakwa mereka ni lebih kenal tentang Allah berbanding Rasul. Juga para Rasul juga hanya mendapat faedah mengenal Allah daripada mishkat mereka, daripada mishkat para wali. Dan mereka menafsir Quran ikut perasaan dalaman mereka yang batil. Suka hati mereka je kononnya Quran ni maksud sekian. Banyak. Ada semalam kot saya baca yang apa? Yang kisah. Diorang ceritakan tentang cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Tentang seorang wali ni cinta Allah macam mana. Nabi lagi cinta Allah tak buat benda macam tu. Tapi diorang tak nak. Diorang kata pasal wali lagi tinggi. Wali lagi tinggi. So kumpulan ni memang kita ada. Kumpulan Sufi ni. Dia kan dianggap wali ni lagi tinggi banding Nabi, banding Rasul. Sebab bagi mereka Nabi dan Rasulnya Allah pilih. Sedangkan wali dapat tahap tinggi kerana latihan. Diorang punya training. Itu kumpulan ya. Kumpulan lain yang kita kata sesat dan macam ni adalah kumpulan falsafah batiniyah. Ni geng-geng yang ikut Aristotle lah. Ahli kalam yang ikut ahli kalam ni kan. Geng ahli kalam ni. Diorang ikut Aristotle, falsafah Greek. Seperti Aristotle sebagai dan taklid mantik golongan tersebut. Mereka bangkang kumpulan ni sesat. Kan? Tak kira nama apa sekalipun diorang kat Malaysia ni. Ahli kalam ke, jemaah kalam ke sebagainya kan. Mereka ni sanggup mentaklid mantik Greek. Bangkang kitab dan sunnah kerana kata-kata yang datang daripada kumpulan ni. Yang peliknya mereka ni melarang orang ramai daripada mentaklid Rasul. Ikut Rasul salah. Ikut dia punya ajaran betul. Ikut Rasul tak boleh. Yang Nabi sabda tak betul lagi. Yang apa Aristotle tuntut tu lagi benar. Namun begitu mereka taklid ketua mereka tak apa. Ni kumpulan ni sama juga. Dan kumpulan ni pula dia anggap ketua mereka lagi hebat banding Rasul. Ahli filosof, ahli falsafah tu lebih tinggi banding Rasul sebab mereka kata ahli falsafah ni sampai kepada kebenaran dengan pemikiran. Berfikir lalu dia sampai kebenaran. Rasul, Nabi, Allah pilih. Ini sesat lah ni. So Allah Ta'ala pilih itu maksudnya terbaik. Takkan Allah Ta'ala pilih tak baik. Bagi diorang Allah Ta'ala pilih tapi ini tak sehebat. Ini sesat. Kemudian selain itu kumpulan apa yang tersesat ni kan yang apa mentaklid para imam 4 yang agungkan imam-imam diikuti menjadikan kata-kata mereka sukatan dalam penerimaan dan penolakan, bahkan membatalkan ibadat orang dengan sebab kata-kata imam. Tak boleh lah. Bahkan mengutamakan mengatasi Quran Sunnah. Bila Quran Sunnah datang pun ditakwil terbalikkan juga. Sebab apa? Sebab dia dah betul lah Quran Sunnah tapi imam kami tak tahu. Kan Imam Syafi'i tak tahu. Kerana benda diorang cakap ni Imam Syafi'i tak cakap pun. Ini sesat jugalah. Amalan mereka buat tadi, tapi imam mereka cakap. Tapi balik pada asal dia kata Nabi buat, Nabi tak buat. Tapi imam kata boleh. Habislah. Ini kita salah. Di mana berkata Al-Kharqi. Ini salah seorang ulama mazhab Hanafi. Okay. Dia kata apa? Setiap ayat yang menyalahi apa dipegang oleh sahabat-sahabat kita, maka ia tertakwil atau termansuh. Bayangkan.
setiap ayat Quran yang menyalahi pegangan teman-teman kita ini mazhab Hanafi, maka ia tertakwil atau termansuh. Begitu juga setiap hadis ia tertakwil atau termansuh. Termasuk tadi terbatal lah. Mana kata-kata orang mazhab Hanafi, ulama mazhab Hanafi tadi mengatasi hadis Nabi, gila apa? Ini kita kata benda macam ni, ini sebab taklid buta ni adalah haram. Haram sebab tu kenapa Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah apa, dalam surah At-Taubah ayat 31, Allah Ta'ala apa? Ittakhadhu ahbarahum, mereka itu orang Yahudi Nasrani ni mengambil pendeta mereka, wa ruhbanan rahib mereka, arbabam min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah Ta'ala. Wal Masih ibn Maryam, mereka ambil Masih Maryam sebagai Tuhan. Mereka buat macam tu. Dan bila ditanya apa Tuhan tersebut, Nabi SAW terangkan, bila diharamkan atau dihalalkan oleh pendeta dan rahib, mereka ikut. Walaupun apa Allah Ta'ala turunkan tak ada. Kalau dia haramkan benda halal pun, mereka ikut juga. Halalkan haram, haramkan halal. Ini benda berlaku lah. Banyak orang kadang-kadang sanggup langgar, buat bid'ah sebab ustaz dia kata, Tok Syekh dia kata haji. Nabi tak ajar benda tersebut. Nabi ajar benda lain. Dia ajar, dia nak ikut jugalah. Alasan dia kerana benda ni ikhtiar Tok Guru saya kata. Tok Guru awak bukan Nabi. Tok Guru saya bukan Nabi. Sebab tu kita kena ikut Nabi. Okay? Dengan sebab tu kita ada kesatan dari sudut apa? Masalah syekh dan pembesar ni ada memang sangat besar, sangat kuat. Sebab tu kenapa orang yang taklid buta ni dia masalah kepada syekh. Memang kalau perhatikan balik pada orang macam Arkam ke dulu, kumpulan Ayah Pin ke, Tuhan Harun ke, apa lagi. Bahkan setiap tarikat lah. Setiap tarikat semua akan memandang guru dia lebih atas daripada Nabi. Nabi tak ajar, guru dia ajar, maka jadi aci. Bahkan saya ingat ada seorang hamba Ta'ala. Waktu saya pergi ke apa pemegang tauliah punya wilayah punya pembentangan. Tajuk tentang tarikat sesat. So ustaz tu bagus, dia bentang, tapi masalah dia kenal saya. Bila kenal saya dalam grup tu kan, dalam kumpulan tu, dia tayanglah dekat Mesir macam mana tarikat-tarikat sesat ni. Lepas tu dia kata ginilah, buat macam ni lah, menari, zikir menari, melompat. Ini tak betul. Dia kata ini tak benar. Dia kata tapi kalau menari ni atau melompat ni sebagainya diperintahkan atau diizinkan oleh seorang guru yang mursyid. Guru yang mursyid, maka tak mengapa. Dia kata, mula dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Dia kata ini salah, sesat dan sebagainya. Tapi bila ujung tu dia kata, sebab benda ni dari segi amalan. Sebab tu tarikat, bila tarikat kan, amalan tarikat yang Yahanana ke, kumpulan ni sekian ke, dia akan bersatu. Sebab apa benda yang guru dia buat, guru ni akan buat, dia kena iakan. Kalau dia tak iakan, dia pun kena. Tarikat dia pun akan sangkut. So, diorang macam kes macam zikir menari kan. Diorang bagi alasan lah. Dia kata benda ni tak boleh dan sebagainya. Benda ujung tu ayat dia punya apa? Tapi kalau perkara ni dibuat, macam zikir ke, menari ke, goyang badan ke, dengan izin atau arahan seorang guru yang mursyid, maka tak apa. Maka tak mengapa. Maksudnya sesat dah, tapi kalau guru mursyid tak apa. Pasal guru mursyid tadi adalah tempat taklid buta orang. Macam kita kadang parti politik pun pakai juga macam Mursyidul Am dan sebagainya kan. Ni benda ni ikut kepada tarikat. Wilayatul Faqih. Kita tak pakai benda tu. Dalam Islam kita lantik pemimpin, pemerintah, kita suruh pemerintah ni untuk jalankan syura, bincang dengan orang. Tapi keputusan mutlak milik dia. Mana dia kena ikut orang lain? Majoriti tak adalah. Mana ada sistem majoriti? Sebab tu zaman para sahabat Nabi dahulu kan ketika pemerintahan dibuat, diorang tak setuju ke dengan pemerintah, diorang tetap patuh. Asas dia adalah kerana pegangan kepada Nabi kata suruh dengar dan taat. Sebab tu diorang akan buat juga walaupun tak setuju. Macam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tak setuju solat di Arafah dibuat 4 zuhur 4 asar. Sebab bila orang tanya dengan dia, Nabi solat macam mana? Dia kata zuhur 2 asar. Abu Bakar 2 zuhur 2 asar. Umar 2 zuhur 2 asar. Osman ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia istirja. Tapi lepas tu bila dia orang tanya pada dia, engkau buat berapa? Dia kata 4. Betul kata kenapa tak buat lain? Dia kata tak boleh. Nabi tak benarkan canggah imam. Sebab imam dijadikan untuk diikuti. Dia pegang bahawa imam dalam solat, imam dalam kerajaan itu lagi besar. So dia tak canggah pun. Walaupun tak setuju. Walaupun tidak setuju. Sebab itu ada kedudukan besar imam tadi yang diberikan autoriti. Tapi imam ni bukan khalifah yang macam geng tarikat ni. Tarikat ambil bai'ah khalifah. Memerintahnya tidak. Duduk kat tepi sawah ke mana, kutip duit daripada anak murid. Ni semua ngarut Baik, okey. So tu yang ke-11
Yang ke-12, yang ke-12, ya tadi apa? Ya, okey. 11, yang ke-12, yang ke-12, di antara ciri-ciri ajaran sesat ni adalah percaya ataupun berpegang dengan munculnya, wujudnya sumber agama daripada apa? Kasyaf dan ilham. Kasyaf dan ilham. Kita dalam konteks agama kita, Islam, kita ada Quran, itu wahyu Allah Ta'ala. Kan? Sunnah, wahyu Allah Ta'ala melalui Nabi SAW. Ijma', kesepakatan yang dilihat oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in, pada apa amalan atau kefahaman yang mereka faham daripada ajaran Nabi. Okay. Lepas tu kias, pengkiasan apa yang tak ada hukum dengan apa yang telah ada hukum di kalangan daripada syariah. Kita faham semua sumber tadi. Dan sumber yang ada tu, kasyaf, ilham, mimpi, bukan syariat. Tapi kumpulan ni, dia berpegang dengan kasyaf. Mana Tok Guru dia dah beramal tinggi, maka tu dah terbuka hijab. Kalau macam dulu Arkam, pasal tak? Dia kata apa? Dia kata dia ada lagu. Lagu Arkam tu. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih. Kalau hati itu bersih. Atau hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia. Utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Sedangkan masalah tajuk dia bukan hati saja dengan amal. Dalam hadis Nabi SAW datang sebut tentang masalah hati. Kan Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tak pandang pada rupa paras kamu dan tubuh badan kamu. Walakin yanzuru lamma fi qulubikum. Tapi Allah pandang pada apa dalam hati kamu. Sambungan dia tinggal. Sambungan dia adalah wa amalikum, dan amalan kamu. Semua riwayat datang, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Walakin yanzuru lamma fi qulubikum wa amalikum. Allah tak pandang pada rupa paras kamu, tubuh badan kamu. Tapi Allah tak pandang pada apa dalam hati kamu dan amalan kamu. Diorang tinggalkan tajuk amal tu. Suka hati dia tinggalkan. Tapi diorang cerita buat hati lah. Hati ni mesti bersih. Hati ni mesti apa? Mesti bagus dan sebagainya. Bahkan diorang ni anggaplah diorang ni apa, hati dah bersih sangat. Hati dia punya bersih sampai tembus hijab. Kali itu ada Arkam punya lagu dia bunyi. Saya tak nak nyanyi. Saya tak nyanyi tapi saya baca sini kata dia. Hati kalau terlalu bersih, pandangannya akan menembusi hijab. Hati bila sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Kita memang beramal untuk membersihkan hati kita. Tetapi kita tak pernah rasa poyo. Bila kita zikir banyak, kita hati bersih, maka pendapat kita semua betul. Yang berlaku pada masyarakat yang kita sebut tadi, bila taklid buta pada guru-guru yang mursyid dan sebagainya kan. Sebab bagi mereka guru tu kasyaf. Disingkap hijab. Ini amalan. Bila orang tu sebut guru disingkap hijab, dia sesat. Itu pening kepala. Sebab Islam tak dibina di atas itu. Islam tak dibina di atas itu. Okay, jadi dalam tajuk ni kan macam kita sebut itu kan. Dia kata para pelampau sufi mendakwa para imam mereka disingkap untuk mereka pada makna-makna Quran dan sunnah. Perkara yang tak diketahui oleh para ulama syariah. Yang dinamakan oleh mereka sebagai ulama zahir. Sesungguhnya telah mengusulkan akidah ini siapa? Antara yang datangkan pendapat ini Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, dan buah kitab dia. Yang melampau teruk dalam perkara ini Ibn Arabi, Awwatul Wujud, serta Ibn Farid dan lain-lain dia kalangan zindik. Okay, Imam Ghazali ni tahu ayat ni. Yang kita kata benda ni masalah. Tapi macam saya sebut itu kan, Imam Ghazali rahimahullah, ini antara peringkat kehidupan dia yang belum didapat hidayah lagi dengan benar. Sebab kalau pada hujung hayat dia, Imam Ghazali mati di dada dia kitab Sahih Bukhari. Dia sibuk mengkaji hadis di akhir hayat dia. So kalau orang ramai kan yang kejar kata nak beramal macam Imam Ghazali, dia patut kejar hujung, bukan dia pada awal. Awal peringkat kehidupan dia tersilap salah. Sebab keputusan bagi amalan dia yang banyak tadi, hujung itulah keputusan dia. Kenapa tinggalkan keputusan? Kenapa sibuk dengan ketika dia tengah tersilap dan tersalah? Tapi kerana dah silap salah tadi, ini cerita kelakar dia, orang-orang sufi jumpa tajuk-tajuk yang mereka nak. Contoh berkata Imam Ghazali. Imam Ghazali berkata,
dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 1920. Dia kata apa? Para anbiya dan para wali, para anbiya dan para aulia tersingkap kepada mereka perkara berkenaan, melimpah pada dada mereka cahaya, bukan dengan pengajaran, pembelajaran dan penulisan kitab-kitab, bahkan ia dengan zuhud terhadap dunia dan berlepas diri daripada ikatan-ikatan dunia, serta mengosongkan diri daripada kesibukan dunia. Dia lupa sebenarnya para anbiya jadi nabi, para nabi jadi nabi, rasul jadi rasul sebab Allah pilih, bukan sebab latihan. Diorang kata sebab latihan ni. Sebab kononnya para nabi tadi menjauhi dari dunia, maka mendapat diri jadi nabi. Tak pernah jadi macam tu. Semua nabi dipilih oleh Allah Ta'ala. Hidup dengan hidup biasa, dipilih oleh Allah Ta'ala, dilantik oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tahu kenapa diletakkan risalah di situ. Kemudian, cara kosongkan diri daripada dunia. Imam Ghazali kata, pertama, dengan memutuskan ikatan-ikatan dunia secara keseluruhan dan mengosongkan hati daripada dunia. Kemudian dia berkhalwat. Maksudnya dia menyendiri, kosongkan diri. Ini yang geng-geng pergi betapa ni. Pergi solok lah, duduk satu pondok dalam kelambu sebagainya. Secara keseluruhan. Dan mengosongkan hati daripadanya. Berkhalwat dengan dirinya dalam satu sudut. Dengan membataskan kepada fardu-fardu dan rawatib saja. Dia buat solat fardu dan rawatib saja. Duduk dalam keadaan kosong hati. Himpunkan kerunsingan. Tidak pecah pemikiran dengan baca sebarang ayat Al-Quran. Jangan baca Al-Quran pun dia kata. Tidak juga memerhati pada tafsir. Dan tidak juga menulis sebarang hadis. Dan tidak selainnya. Pelik tak? Mana nak dapat kebenaran, tinggalkan Quran. Tinggalkan hadis. Ni memang dia kata pasal ni nak sampai kepada tahap ni kosong. Zero mind process. Kalau geng-geng sesat. Kata apa? Zero mind process. ESQ yang sesat. Dia kata zero mind process. Dia kelakar. Dia orang buat benda bukan-bukan tu kan. Dalam Sufism, benda tersebut diambil daripada kitab Imam Ghazali. Tapi ihya lah. Tapi kita kata kalau hujung pada hayat dia, ini bukan ajaran dia. Ketika awalnya inilah. Bahkan dia berusaha untuk tidak terlintas dalam fikiran sesuatu pun selain Allah. Dan dia berterusan setelah duduk dalam khalwat berkenaan berkata Allah sentiasa dengan kehadiran hati. So dia tak sebut pun la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, lafaz yang Nabi ajar, tapi lafaz zikir dia adalah Allah, sehingga sampai kepada keadaan. Keadaan tu apa? Dia membiarkan lidahnya seolah-olah kalimah berkenaan mengalir di atas lidah. Tiada untuknya sebarang pilihan dalam mendapat rahmat Allah. Bahkan dia takkan dengan apa dilakukan menjadi terdedah kepada bagi rahmat Allah Ta'ala. Tiada lagi untuknya selain menanti rahmat yang akan dibuka kepadanya sebagaimana dia Allah Ta'ala buka kepada para anbiya dan para awliya dengan cara ini. Maksudnya dia bagi method, kaedah untuk dapat ilham dan kasyaf. Geng-geng yang sesat pakai inilah. Ini orang pakai. Kan? Jahil agama, tak tahu bahasa Arab. Kan? Tak pernah pun belajar mujahadah untuk menuntut ilmu. Tapi dia akan duduk dalam kelambu, dia panggil apa? Tawajuh dia panggil. Dia ada cara kaedah tu kerana dia ambil kain tu tutup kepala sebagainya sampai dengar suara. Dia kata tempat lain dalam tempat lain. Maksud yang kitab Ihya juga Dia kata apa? Khalwat tidak terjadi melainkan dalam rumah yang gelap. Khalwat tak boleh buat bersendirian diri, tak boleh buat kerja dalam rumah yang gelap. Sekiranya dia tak mempunyai tempat yang gelap, maka tudunglah kepalanya dengan belahan bajunya. Maksudnya dia buka belahan baju ni, tutup kepala dia. Pastikan kepala bertutup. Maka tudung kepalanya dengan belahan baju. Ataupun dia berkelubung dengan sarung kain. Sarung kain tutup. Maka dengan keadaan seperti ini, dia akan mendengar seruan kebenaran dan menyaksikan keagungan hadrat kenabian. Ini benda ni saya ingat ada seorang yang geng-geng belajar tarikat Naqsyabandi kan. Dia kata panggil tawajuh, dia ambil kain tutup kepala, kemudian zikir, duduk diam sampai dengar bunyi Allah. Semua benda berzikir Allah. Ini masalah. Sebab diorang pun dia bersini sudut ni kita nampak dengan jelas sesat. Tapi saya ulang balik. Imam Ghazali ketika tulis buku ni, ini bukan beliau yang akhir hayat. Akhir hayat dia balik pada sunnah. Dia balik belajar hadis. Bahkan di dada dia kitab Sahih Bukhari ketika hujung hayat dia. So kalau orang tu fikir balik, kan, pelatihan yang dibuat oleh Imam Ghazali, kefahaman dia ada, hujungnya balik kepada hadis.
So, kenapa pergi gatal lintas jalan yang salah tadi? Pergi terus hujung lah. Dan nampak ada tempat, dia pergi pegang kabut. Masuk lorong ini, keluar lorong tu. Sedangkan lorong tempat nak pergi tu nampak dari depan mata. Tapi dia kata, tapi orang tu lintas sana dulu. Itu rincik nak pergi mana? Saya nak pergi pasar raya tu. Tapi saya dengar, kawan saya kata, nak pergi pasar raya tu kena corner kanan, corner kiri, pergi depan tu, masuk depan sana, baru sampai sana. Kita kata lagi, bang, ni straight je. Faham ini keadaan kumpulan yang bersufi ni. Bila diorang cuba untuk paksa diri dia, konon ikut langkah-langkah yang dilalui oleh wali-wali dengan sangkaan mereka. Macam di Malaysia ni ada fahaman, kalau tak baca kitab Hikam Ibnu Athaillah, tak jadi wali. Tak belajar Quran tak apa. Tak belajar hadis Nabi pun tak apa. Tapi tak baca kitab Hikam Ibnu Athaillah, kata-kata hikmah Ibnu Athaillah asalkan dari, anda takkan jadi wali. Orang Melayu kita faham macam tu tau. Ni kita sesat lah ni. Ini sesatnya. Sebab dia boleh nampak dengan jelas kan, Nabi SAW punya sabda, kan, Allah Ta'ala punya firman, dia tinggalkan, dia ambil kata-kata Ibnu Athaillah. Kenapa? Macam kat sini, Imam Ghazali punya kaedah, cara untuk meningkat dalam kerohanian. Yang kita kata, kelubung badan lah. Jangan fikir Quran, jangan fikir hadis. Fikir Allah sahaja. Mana pernah Nabi ajar macam tu? Sebab tu, bila kita kata zikir hanya kalimah Allah, itu bukan zikir yang sebenar. Sebab zikir yang Nabi ajar, sebab Nabi ni dia pemegang wahyu. Allah Ta'ala bagi pada dia wahyu. So, cakap baginda adalah benar. Yang Nabi kata adalah kalimah paling orang suka adalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Walailallah, Allahu Akbar. Itu zikir Allah Ta'ala suka. Kenapa tinggalkan Nabi kata Allah suka? Buat zikir yang lain yang baru yang tidak Allah Ta'ala kata ya atau tidak. Okay, sebab tu kita kata macam ni. Bertambah pelampauan ahli latihan tasawuf pasal kita sebut tadi kan, geng sesat yang taklid pada guru ni, pada syekh atau orang-orang yang mereka agungkan ni, dia kan kalau ahli tasawuf, dia kata wali lagi bagus berbanding Nabi sebab wali dapat apa dia dapat sebab dia latih diri. Tinggalkan ni, tak makan daging, tak ini, tak itu, tak makan gula ke, tak makan sekian ke. Macam saya jumpa satu kumpulan sesat dekat Johor. Asal Johor tapi pengikut dia sampai ke ni. Pengikut dia sampai ke Taman Tun. Dari sekali tu seorang kakak ni jumpa saya. Dia minta saya bertekak dengan suami dia. Suami dia bekas pekerja IBM. Technician IBM lah, kira hebat lah kot. Tak tahulah pandai ke tidak. Tapi cerita kelakar tinggal Taman Tun lah. Saya pergi rumah dia, dia tak solat. Jadi saya kata dapat mana? Dia kata bapak saudara dia, dia kata pak apa tak ada sebut, duduk kerja sapu sampah dekat Singapura. Satu hari dengan satu suara kata pada dia, suruh tinggalkan makan kentang kot selama 2 tahun. Dia pun buatlah, tinggal kentang 2 tahun. Benda ni jelas, memang sesat. Kumpulan macam orang yang beramal amal pati geni Jawa. Orang Jawa yang amalkan ilmu nak dapat ilmu ghaib, puasa, tak makan ini, makan bertih saja. Semua ni ajaran sesat. Yang kita serupa je. Buat pantang larang rekaan masing-masing. Terus makan kentang lah, terus makan darah lah. Macam janji pergi tarikat kan, bila orang suluk pergi kat tempat orang punya perhimpunan tu, dia tak makan benda berdarah. Tidak makan benda berdarah. Kalau kita Nabi makan daging, makan. Awak tak payah makan. Kita nak upgrade diri kita. Nabi makan. Tapi itu Nabi. Kita wali. Kita nak jadi wali. Dia nak jadi atas daripada Nabi lah. Bagi orang, para wali ni jadi wali sebab latihan. Macam orang falsafah anggap ahli falsafah jadi hebat sebab pemikiran. Sedangkan Nabi dan juga Rasul pilihan Tuhan tanpa ikhtiar mereka, tanpa mereka cuba cari. Allah yang berikan. Memang dalam Quran Allah Ta'ala katakan, Allah yang yastafi min malaikati rusula wa minan nas. Allah yang pilih di kalangan malaikat utusan-utusan, dan di kalangan manusia pun Allah Ta'ala pilih. Allah yang pilih. Allah yastafi, Allah yang pilih. Tapi diorang kata kalau Allah pilih bukan hebatlah. Jadi sebab tu bertambah pelampauan sebahagian ahli latihan tasawuf, sehingga mereka menyangka bahawa Allah Ta'ala menuju percakapan pada mereka sebagaimana Allah Ta'ala menuju percakapan pada Musa bin Imran. Sampai kan dirasakan macam geng Kahar Al-Kazab kan. Saya kata Kahar ni siapa nanti?
Dia kata Allah lantik. Saya kata macam mana? Allah lantik lah. Saya kata pakai apa? Pakai email ke? Pakai SMS ke? WhatsApp ke? Pakai surat dari langit dia jatuh ke? Apa cok mohon dia? Datang mana dia dapat tahu Allah tak lantik dia? Allah lantik lah. Saya ingat siapa, ingat seorang yang saya kata kat Johor tu kan. Dia kata bila kita kata tok guru apa pakcik pak saudara ni dapat suara, kemudian lepas 2 tahun disuruh hulur tangan, terima kitab beraib. Kitab beraib. Saya cakap lah, saya kata, mana abang tak macam mana abang nak tahu kan? Abang macam mana abang nak bezakan yang bahawa yang pakcik abang dengar tu bukan setan. Macam mana abang nak tahu yang tu bukan setan? Dia marah, dia kata. Habis tu Muhammad cakap tu, mana Muhammad tahu tu Jibril? Dia boleh angkat pak saudara dia yang bangang kan, naik atas taraf Nabi. Ya, ini kebodohan. Mengikut Kahar kata macam tu. Dia angkatlah setara Nabi. Soalan kita, Kahar dapat mana? Dia kata, Muhammad dapat mana? Dari Muhammad dapat mana? Padahal Kahar lahir baca Quran yang Muhammad bawa. Sallallahu alaihi wasallam. Ini pongok, ini kebongokan lah. Bongok tahap ke-25. Saya tak faham kenapa. Bodoh tu, bodoh tak bertebing panggil. Dia bodoh banyak, ada bodoh sikit. Bodoh yang macam ni, bodoh tak bertebing dia panggil. Okay. So, jadi diorang boleh kata, menyangka Allah berkata pada mereka macam Allah berkata pada Musa bin Imran. Jadi kumpulan ni ada 3. Ada menyangka baru tuju pada mereka sebesar apa yang tuju pada Musa. Mereka dakwa mereka lebih tinggi banding para Nabi. Kedua kata Allah Ta'ala bercakap pada mereka percakapan dengan Musa. Maka berkata bahawa kenabian boleh diperolehi. Ini macam kes apa? ESQ. Dia kata kenabian tu boleh diperolehi. Lepas tu dia kata zero man process dan sebagainya. Dia cari kenabian dan mencari tahap kenabian. Padahal dia nyangka latihan dia, kadang-kadang percakapan yang didengar tu oleh Musa, tapi Musa yang maksudkan percakapan tu adalah bukan si dia ini. Musa lain lah. Maksudnya Tuhan bercakap dengan mereka juga. So kumpulan-kumpulan macam ni kita kata memang jelas lah. Kan dia pandang, dia kata jalan apa? Kasyaf dan ilham ni menjadi sandaran bagi amalan mereka buat. Macam mereka buat amal sekian sebab kasyaf. Tok guru ni nampak ini benar, ini salah. Kemudian apa ilham, dapat ilham daripada Tuhan. Ini betul, ini salah. Ini benda ni kita dapat lihat lah. Kita kata benda ni termasuk daripada kumpulan yang sesat. Ini yang ke 11, ini 12 12. Okay, 12. Yang ke-13 kita kenal kumpulan sesat ni. Ini melalui melampau dari segi akal. Ini kita selalu tengoklah geng-geng liberal zaman sekarang. Geng-geng apa Jalan Telawi. Apa ataupun apa Ustaz Wanji Wan Hussein kan. Itu contoh kumpulan ini. Ini kumpulan yang melampau dari segi akal. IRF kan, yang bawa orang apa sekular datang ke Malaysia untuk ajar orang Malaysia, beri peluang kepada sekular untuk mentadbir. Saya ingat dia datang itu apa, Heba Rauf, seorang perempuan Mesir. Pakai tudung. Tapi perempuan ni dari segi sudut apa ajaran dia cuba nak bawa dalam speech dia untuk kata sepatutnya umat Islam beri peluang kepada secularism untuk memerintah. Sebab dia kata Islam gagal. Padahal Islam yang dimaksudkan itu, kalau kita tengok Mesir, yang memerintah tu adalah siapa? Sekular. Kan? Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat, termasuk juga yang terbaru yang last sekali, Husni Mubarak. Semua ni adalah sekular. Orang yang menghasilkan agama dan dunia, ada agama dan akhirat, agama dan dunia. Agama dan dunia diasingkan. Tapi tiba-tiba datang ke Malaysia, dia berucap dekat IRF itu, dia kata sepatutnya umat Islam di Malaysia beri peluang kepada secularism untuk mentadbir kerana Islam telah gagal. Ini memang bangang kan. Kumpulan ni memang Allah kata dalam Quran macam ni, sumun bukmun umyun. Fahum la yakun, mereka ni pekak, bisu dan buta, maka mereka tidak berakal. Memang kita kata tahap dahsyat. Macam apa Wanji Wan Hussein bila debat dengan Ustaz Saman Ali dekat Perlis. Kan saya tanya soalan, saya tak bangun, saya tanya soalan, saya kata macam mana? Okey, saya kata pernah tak? Saya tanya pada Saman Ali lah. Ada ke selepas Nabi atau para sahabat tabi'in lebih ribuan tahun yang kata bahawa rejam sampai mati bagi pesalah yang telah berzina ni, benda ni adalah khilaf. Dia kata tak ada. Lepas tu saya kata dengan Wan Juan Hussein, saya kata Ustaz kata boleh tukar benda ni tak khilaf. Benda ni khilaf bukan ijma'. Saya kata Nabi buat. Okey, para sahabat buat.
Bukan ijma'. Okay, saya kata apa kaedah ustaz nak nafikan? Bila bukan ijma', sebenarnya kita tahu bahawa dalam konteks masalah agama, bila Nabi buat, sahabat buat, kan berterusan difahami itu ijma' lah. Macam maghrib 3 rakaat. Nabi 3, sahabat buat 3, sampai sekarang dia masih 3. Soalan sekarang ni, macam mana kita nak nafikan? Macam kes rejam tadi, Nabi buat, sahabat buat. Kenapa boleh buang? Apa kaedah kita nak buang benda tu tadi daripada ijma' kepada bukan ijma'? Dia kata ijma' amali je. Sahabat Nabi tak kata ijma'. Saya kata ada kepada sahabat Nabi kata solat maghrib 3 rakaat tu ijma', tak cakap pun. So boleh kita langgar lah. Ni benda macam ni kalau kita perhatikan, dia memang gunakan akal untuk semata-mata akan meredakan. Dia perhatikan kumpulan sesat ni, dia kadang dia bercakap tu berdasar kepada apa, kepada kepentingan. Macam bila dia bercakap itu, dia keluarkan statement ataupun apa tulisan dia konon dah tulis lama, dia keluarkan balik bila mana kerajaan Brunei mewartakan undang-undang hudud dalam masalah rejam sampai mati. Tak buat lagi ni, bagi tulis je. Tiba-tiba ustaz yang belajar agama keluar kata ia bukan ajaran Islam. Sedap kita kelakar Cerita kelakar dia. Mana dia tinggalkan sahabat Nabi, dia ambil, dia datanglah Muhammad Zarqa lah, dia sebutlah Shaltut lah, nama-nama ulama zaman sekarang terkini, dia jadikan alasan. Kita orang-orang ni yang baru, dia bukan yang ulama, bukan sahabat Nabi. Bukan Nabi, bukan sahabat Nabi, kenapa kita nak ambil dia? Ajaran ataupun apa, atau fahaman dia tadi mungkin silap. Dia mungkin berijtihad. Tapi balik pada asal, para sahabat tak pernah khilaf. Yang diorang timbulkan khilaf, buat apa? Hatta kalau datang daripada Dr. Iswaq Al-Qaradawi sekalipun, tak boleh kita jadikan benda itu sebagai hujah. Ini masalah taksub kepada orang tertentu ni, sampai last kali dia tak boleh terima. Ini kata melampau sikit akal. Memang kita dalam Islam ni akal digunakan. Tapi akal tak menjadikan diri kita ni mesti ikut sepenuhnya. Sebab akal ni, kalau kita ada dua, bab akal dia dua. Satu, orang yang mengabaikan akal secara total. Ni golongan sufi sesat lah. Tengok orang tu busuk, duduk tepi sampah, ni wali. Nampak sangat bangang. Nabi tak busuk. Nabi ajar kebersihan. Tiba-tiba dia boleh buang yang logik, ambil orang tak betul, gila tu dikatakan telah kasyaf. Yang dia kata orang gila tu sebenarnya dah lebih kasyaf tu jadi gila. Lebih kasyaf tinggi sangat sampai gila. Atau macam orang Melayu kita beramal ambil zikir-zikir nama Allah, tiba-tiba jadi gila, isim. Tak ada seorang pun sahabat Nabi gila. Kenapa awak punya ajaran Islam yang awak reka berzikir banyak sangat jadi gila? Takkan tak belajar kot. Macam akal macam tak ada akal. Kita pasal kumpulan ni macam tak ada akal. Macam ada tu kan dekat Indonesia, diorang ada bawa seorang orang tu Habib apa entah dia bawa naik atas mimbar, isap rokok, kain terselak, duduk atas mimbar, diorang pun duduk keliling dia berselawat. Duduk keliling dia berselawat. Dia dibawa masuk masjid dengan isap rokok dan sebagainya, baju tak pakai, kebagian belekat selak kaki, selak peha, kemudian diorang duduk kata Inna Wali. Ini kumpulan yang dari sudut akal sangat mengabaikan. Dengan terang-terangan tak jadi. Tiba-tiba dia boleh ambil. Ini nampak bangang sangatlah. Satu kumpulan yang takdiskan akal. Akal segala-galanya. Macam kes tadi lah, macam kes kumpulan liberal. Dia nak gunakan akal semata-mata. Dia lupa masalah kepatuhan pada syariat tidak mewajibkan kita dengan masalah akal. Faham tak? Kepatuhan pada syariat tadi bukan kalau logik dengan akal baru patuh. Mana ada ajar macam tu? Kita patuh pada akal, pada syariat sebab Allah perintahkan. Saya ingat Ustaz Sobri. Dia terangkan perkara ni. Yang bila jadikan tajuk, banyak orang salah faham, dia kata akal itu adalah dalil. Akal bukan dalil. Akal ni adalah membantu kita kenal dalil. Contoh macam, akal ni dia kata macam driver taksi. Kita tahan taksi, minta driver taksi hantar kita pergi jumpa mufti. So driver taksi tu pun bawa jalan. Sampai jumpa mufti. Hantar jumpa mufti. Lepas tu kita suruh tunggu. Kita naik atas jumpa mufti, tanya soalan, mufti bagi jawapan, kita pun turun. Masuk dalam kereta, kita pun jalan. On the way jalan, pakcik driver taksi ni pun tanya soalan. Apa mufti cakap? Kita pun kata, mufti kata sekian. Driver taksi kata, salah tu. Tak betul. Siapa mufti? Mufti tu dalil. Akal driver taksi. Mana boleh akal batalkan apa yang dibawa oleh dalil. Ini masalah dia.
Sebab tu yang kita kata kalau orang ni kan, kadang-kadang dia apa yang mentakriskan akalnya dua kumpulan. Satu orang yang bertentangan dengan nas-nas Nabawi. Yang mereka pendapat bahawa para Nabi tak mengetahui kebenaran yang kita ketahui. Atau mereka kata, mereka mengetahui tapi tak jelas pada orang ramai. Ini percakapan mereka ni macam cakap tak faham cakap apa. Ini masalah kumpulan pertama. Kumpulan kedua, mendakwa bahawa sunnah dan syariah ni, apa yang mendakwa sunnah dan syariah berpendapat bahawa para Nabi dan orang salaf mengikut para anbiya tak tahu makna nas-nas yang Nabi kata. Ikut sangatlah dalil. Ni ada geng-geng ni, geng-geng yang apa teori konspirasi ni. Yang bongok ni kan. Dia boleh kata salaf ni asyik pegang bulat-bulat je. Kata-kata ulama salaf ni asyik pegang-pegang bulat-bulat. Kata-kata para sahabat dan sebagainya. Tak tengok pada realiti zaman sekarang. Ni samalah. Kumpulan yang melampau pada segi akal. Dia tak tengok pun sebenarnya tajuk kefahaman dalil tadi. Tengok salafus soleh dulu. Sebab diorang lebih tahu bahasa Arab. Awak belajar mana sangat. Level home je. Lepas tu teori konspirasi. Apa ni? Ni kita kata, memang kita kata kumpulan ni menyangka bahawa akal dan nakal ni adalah menyalahi nakal. Akal ni tak boleh berserta dengan nukilan. Maksudnya apa daripada Quran Sunnah ni akan bertentangan dengan akal. Bahkan akal ni overpower ke atas nakal. Ini masalah. Ini sangat bahaya. Kumpulan-kumpulan ni kita kata liberal, kumpulan apa, geng-geng yang anti hadis ke, agnostik yang zaman sekarang banyak muncul sebab kerana mereka mentakdiskan akal. Mereka lupa keupayaan akal tu adalah sangat terbatas. Possibility. Kadang-kadang dia percaya ahli sains lebih daripada dalil. Ini kelakar jugalah. Ini kita kata ini termasuk di antara perkara yang bahaya, berbahaya yang kita kata termasuk daripada kumpulan atau ajaran sesat yang berlaku pada masyarakat. Jadi kalau kita nak fahamkan kesesatan ni, macam kita sebutkan 13 sifat tu, sebenarnya apa yang saya sebut ni saya dah ulang saya kata ini adalah sebenarnya saya keluarkan balik daripada kitab Manhajut Talaqul Istidlal, tata cara penerimaan ilmu yang penilaian agama dan Islam, dalam bab kedua berkenaan dengan dalam pelaku bid'ah dalam berurusan dengan nas-nas syarak. So kita kenal diri kita ahli sunnah. So siapa yang terkeluar bila Nabi kata aku tinggal pada kamu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya, kita langgar pengertian ini dan kita akan sesat. So sebab tu kita kenal ajaran sesat tadi dengan kita kata sifat pertama menentang nas dengan hawa nafsu dan tolak nas dengan nyata lah, terang-terangan. Sama tuduh Nabi tipu ke dan sebagainya. Diorang kata ini pertama. Kedua kita kata mereka percaya Quran tak percaya sunnah. Ambil Quran tak tengok sunnah. Ataupun ketiga mereka percaya beriman dengan sebagian kitab, kufur dengan kitab. Keempat, mereka dustakan terhadap Rasul dan tak mengambil berat tentang sunnah. Ini biasalah, yang sufi sebagainya macam ni. Kelima, mereka sembunyikan nas. Mana nas ada mereka sorok. Keenam, mereka selewengkan nas. Mana nas tu ada tapi mereka larikan maksud ke, larikan kalimah ke, ataupun larikan tempat kedudukan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, pendalilan mereka untuk sokongan bukan sandaran. Mereka buat amal dulu, cari dalil untuk sokong perangai mereka. Yang ke-8, mereka tolak hadis-hadis ahad, sedangkan itu adalah tak pernah berlaku dalam ajaran Islam, pembuangan hadis kerana jumlah orang yang mencerita kepada kita tak cukup. Itu tak pernah ada. Itu yang ke-8. Yang ke-9, mereka kritik para sahabat tinggalkan manhaj salafus soleh. Lancang cela para sahabat dan sebagainya, sebab mereka adalah balik asal buang sahabat, masukkan ideologi mereka. Okay. Kemudian yang ke-10, mereka ikut segala yang syubhat. Apa yang syubhat, apa yang sama-sama mereka cari. Yang jelas, yang qat'i mereka tak nak ambil. Yang muhkam mereka tinggalkan, mereka tak nak ikut. Mereka sibuk dengan yang rumit-rumit dia. Yang ke-10, mereka jahil bahasa Arab. Okay. Yang ke-11, mereka mentaklid imam atau syekh, bahkan membesarkan golongan ini lebih mengatasi para anbiya. Kemudian yang ke-12, mereka percaya ataupun mengambil kasyaf dan ilham sebagai sumber bagi agama. Dan yang ke-13, mereka melampau dari segi akal. Lampau dua, sama ada sudut mengabaikan akal. So macam geng sufi, kan, orang gila dia kata wali, dekat diri dengan Tuhan. Okay. Ataupun satu lagi kumpulan yang liberal dan sebagainya, yang agnostik, yang anti hadis, yang mereka ni melampau dari segi akal. Tapi dia tak masuk akal dari sudut satu lagi, extreme towards akal. Yang tadi abaikan, yang ini melampau. Kalau ni tak logik, maka tak ikut. Jadi ini semua ni, walillahilhamd, kita boleh ambil sepanjang beberapa kali
Yang semuanya berdasarkan kepada tajuk untuk menjelaskan tentang ajaran sesat dan juga ciri-ciri dia. Dan kita insya-Allah untuk bulan ni dah habis sampai dia lah. Dan kita habiskan ni, dan insya-Allah kalau ada rezeki pada bulan akan datang, masuk bulan 9 kita mungkin akan mula balik kelas secara live Dan dalam live tadi sebut, kalau ni kata tu, kita insya-Allah akan mula pada 2 hari bulan akan datang. Kita akan mula insya-Allah ambil tentang tajuk kita akan ambil berkenaan dengan tajuk usul tafsir. Nota kita akan bagi berdasar kepada kelas lah. Ikut kelas bila kita ustaz kelas ni, kita akan bagi nota by classes. Ikut kelas hari ni satu nota, kelas kedua dosa. Okay, nota kita akan berdasar macam tu. Okay, kita panggil bagi terus satu buku. Kita bagi ikut kepada nota-nota tersebut. Okay, baik. InsyaAllah kita tengok kejap kalau ada sebarang komen. Okay. Bukan, okay, sini kata lagu kan Hijaz. Asal sini kata lagu yang saya sebut tadi tu, sini kata lagu tu lagu Arkam. Zaman dulu Sautul Arkam. Dia dinyanyikan oleh golongan perempuan. Budak-budak perempuan Arkam nyanyikan. Itu kisah zaman dulu. Banyak orang tak tahu kisah tersebut. Lagu hati tu. Tapi benda tu kalau faham betul, itu ada terselit ajaran sesat. Iaitu siapa hati bersih akan kasyaf. Kita pula hati kita bersih, kita nak supaya amal kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, itu yang dikehendaki. Bukan masalah kita dapat kasyaf, tengok ini, nampak orang muka anjing, nampak ini muka babi. Itu bukan kerja kita. Kan, kita bukan diutuskan untuk menjadi hukum kepada penghukum pada manusia. Manusia boleh silap dan salah, tapi itu kan ajaran dia. Bukan cara kita, umat Islam, beramal. Okay? Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Allah Ta'ala angkat daripada kita musibah yang sedang berlaku sekarang. Semoga selepas 31 Ogos kita dapat bergerak dengan mudah dan dapat disekat daripada kita penyakit-penyakit wabak ni dengan usaha yang Allah Ta'ala izin kepada kita, bukan sebab teori konspirasi, bukan sebab makan TF. Sekarang ni ada satu ajaran baru, transfactor. Kononnya dia ambil daripada orang yang dah sihat tu, bahan daripada badan orang tu dia makan. Kononnya untuk membijakkan akan antibody. Ni ngarut semua. Yang TF tak ada bukti pun. Tapi diorang sekarang ni duk bergerak lah. Niaga barang nak jual ketika orang tengah kena musibah. Dia jual barang. Dia pun bantai kata doktor tak betul. Kemudian dia boleh jual barang dia. Ni syaitan. Zaman sekarang, syaitan ni lah syaitan cari duit. Jadi kena ingat bagi saya benda macam ni lah. Belajar ikut sunnah. Kalau awak ikut sunnah betul, tak ada jadi masalah macam ni. Tapi ikut sunnah, bohong-bohong separuh sebagainya, datang kelas tidak. Mengaku ikut sunnah, berkawan dengan ustaz-ustaz sunnah kadang-kadang. Jumpa ustaz sunnah tak kat gambar. Kemudian hantar ke WhatsApp, hantar ke Facebook. Saya, I was here. Kelas tak datang pun. Dia lepak kat rumah je, menyaga ke sebagainya. Sibuk gosok perut je. Yang peliknya, dia tak datang kelas. Ini masalah pertama. Minat sunnah tadi bukan dengan awak buat kerja macam tu. Awak kena datang kelas, hadirkan diri. Mujahadah untuk mempelajari agama tak ada. Lepas tu sibuk dengan teori konspirasi. Ini masalah. Kesian umat Islam kita ni dapat penyokong sunnah yang macam ni. Semoga Allah jadikan semua kita ni berubah. Baliklah kepada yang sebenar. Datanglah kelas belajar. Kalau macam ni kita kelas online pun, dengarlah insya-Allah sampai habis. Memang kadang-kadang bebel ustaz-ustaz ni tak sedap didengar di telinga. Kadang ustaz garam. Ada orang kita ni nak ustaz baik je, lembut kan. Bagi ustaz lembut pun salah kan. Bagi ustaz lembut, dia kata lembut sangat. Ustaz ni tak tegas. Bagi ustaz tegas, garang sangat. Lepas tu bagi ustaz tu tidur, dia tidur. Semua tak betul. Manja kan. Dia kadang-kadang macam kes ni dia manja lah. Dia bukan datang nak belajar untuk hormat ilmu. Dia nak ustaz tu mengajar macam cara dia nak. Ini semua mengarut kan. Tak ada dalam adab-adab ilmu benda sedemikian. Ini kita insya-Allah akan teruskan nantilah. Kalau semoga Allah Ta'ala jadikan pada minggu akan datang dengan izinnya dapat kita bersama-sama lagi insya-Allah, tapi dalam kelas yang hadir
dengan fizikal dan ikut kepada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Baik, wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.